warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya nak baca sedikit kerana ini sentimental kepada Hamka dalam buku beliau Kenangan-Kenangan di Melaya. Beberapa bait syair ataupun puisi yang ditulis oleh Hamka yang disebutnya sebagai ilham untuk beliau mendeklimasikan puisi ini daripada catatan-catatan yang robek-robek yang telah beliau ambil daripada miliknya, kertas-kertas perca yang buruk-buruk kata beliau, tetapi yang penting ialah dia telah mendapat ilham waktu berada di tepi pantai Melaka, menghadap Bukit Sinjon dan menghadap Selat Melaka, dan di sebelahnya itu negaranya Minangkabau, tanah airnya Minangkabau. Ya, jadi kata beliau, maka tibalah ilham kenang-kenangan kepada sejarah kebesaran Melaka yang telah hilang 400 tahun yang lalu, dan mengalirlah suasana, ya, mengalirlah susunan dengan tidak tertahan-tahan, sehingga payahlah pena menari-nari di atas cabikan kertas-kertas huruf ini. Jadi saya bacakan sedikit beberapa kelihatan pantun. Saya tak ambil semua, ada 47 kategori pantun. Saya ambil barangkali dalam 4 pantun. Umpamanya pantun yang paling terkenal dari Buya Hamka, di atas runtuhan Melaka lama, penyair termenung seorang diri, ingat Melaya kalah jayanya, pusat kebesaran Nenek Bahari. Bahari barangkali laut kan? Ya. Atau Dr. No boleh betulkan saya. Di sini dahulu tegak kebesaran, adat resam teguh berdiri, duduk semayam yang dipertuan, melimpahkan hukum segenap negeri. Itu ada nilai itu, pelaksanaan hukum syariah. Inilah hanya bekas peninggalan, belahan diriku umat Melayu, lemah longlai tiada keruat, laksana bunga terkulai layu. Dan ada 2 bait lagi yang terakhir, punya banyak pula penjual negeri. Ini ada golongan yang khianat ni, mengharap emas perak bertimba untuk keuntungan diri sendiri, biarlah bangsa menjadi hamba. Dah ada corruption waktu itu, pengkhianatan. Ya, bangunlah kekasihmu umat Melayu, kekasihku, maaf. Bangunlah kekasihku umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Ya, ada lagi pantun-pantunnya yang mempunyai pelbagai tema sosial, politik, agama, etik dan sebagainya. Jadi saya nak pergi kepada satu isu yang besar lagi kaitan dengan bahasa. Ini kebetulan saya bersyukur kepada Allah, waktu-waktu membelek bahan-bahan Hamka tadi, terjumpa buku convocation kedua UKM 8 bulan Jun 1994. Saya adalah generasi pertama UKM, alhamdulillah, yang hadir di Dewan Bangkuasi Parlimen Kuala Lumpur untuk mendapat ijazah kepujian. Kami 73 dapat ijazah am, dah buat convocation dah. Era Tun Razak menjadi Chancellornya. Tahun 74, sekali lagi. Dan waktu itu, Profesor Razali Nawi, waktu itu Dr. Razali Nawi, Dekan Fakulti Media Islam, menjadi pengucap kepada Buya Hamka untuk menerima ijazah kehormat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Tokoh pertama dari Indonesia yang mendapat ijazah kehormat, kalau tak silap ingatan saya. Tokoh kedua ialah Bapak Muhammad Nasir, tetapi telah disabotaj oleh kerajaan Indonesia pada waktu itu, ya, pada zaman era Soeharto. Karena Bapak Nasir masih belum dinobatkan sebagai pahlawan negara. Baru terakhir ini, selepas beliau meninggal dunia, dinobatkan sebagai pahlawan negara. Jadi saya bacakan sedikit, ya. Dalam ucapan di hadapan Tun Razak itu, Datuk Asri Haji Muda almarhum, bekas Presiden PAS, Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah turut hadir. Tetangga karib seumpama seasal,
seadat, sekebudayaan dengan negara tempat saya yang dilahirkan, Republik Indonesia. Kata beliau, ulama-ulama di alam Melayu memakai bahasa Melayu untuk memperkukuh agama Allah di bumi yang subur ini. Karangan mereka dijadikan pegangan di seluruh negeri-negeri kita semasa hubungan ke Mekah dan Mesir belum lancar sekarang. Itulah beliau sekarang. Siapa? Antara mereka ialah Syekh Aminuddin Abdul Rauf Singkil, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Samsuddin As-Samatrani, Abdul Samad Al-Falimbani, Arsyad Al-Banjari, Daud Fatani, Abdul Qadir Al-Munshi yang berasal pada Melaka, Raja Ali Raja Haji yang berasal daripada Pulau Riau. Mereka telah memperkaya, memberi bahasa Melayu jiwa yang hidup, jiwa taat kepada Tuhan, dengan tidak kita lupakan pula pengaruh-pengaruh zamannya, bukan lagi menyembah dewa dan keinderaan. Ada lagi yang saya nak bacakan sedikit untuk Hamka dalam konteks bahasa Melayu. Saya mengarang dalam bahasa Melayu, berpidato dalam bahasa Melayu. Apabila pena saya tercecah di atas kertas, yang tergambar dalam ingatan saya ialah seluruh Nusantara ini, seluruh bangsaku dan umat seagama yang memakai bahasa ini, Melayu, tetapi lebih luas apa yang dinamai Malaysia sekarang, Tanah Jawa, Tanah Jawi, tetapi lebih luas dari Pulau Jawa, Indonesia dan Malaysia sekarang. Saya dalam bahasa Melayu ini dengan penuh cinta dan saya khususkan sejarah Islam di tanah air ini. Jadi dapatlah kita lihat bagaimana sentimen Buya Hamka kepada bahasa Melayu ini untuk mempersatukan bangsa Melayu sangat-sangat ikhlas dari segi komitmen beliau dan perjuangan beliau. Dan beliau tidak berkompromi dengan tokoh-tokoh bahasa Indonesia yang nak melarikan diri daripada tradisi Islam. Banyak kritikan-kritikan yang beliau lakukan terhadap tokoh-tokoh bahasa Indonesia yang tidak mahu mengkaitkan Islam dengan bahasa Melayu. Yang mereka tidak merasa kagum dengan bahasa Melayu. Mereka lebih kagum dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya, jadi kerana itu Hamka terus berkata, namun sejak beratus tahun yang lalu, bila mana mereka hendak berhubung, bila mana hendak surat menyurat, mereka memakai bahasa Melayu. Demikian juga di Semenanjung ini. Jadi Islam telah mengambil bahagian yang amat mustahak dalam perkembangan bahasa ini, kerana usaha alim ulama Islam dan pengarang-pengarang Islam. Ini bedanya Hamka dengan tokoh-tokoh Melayu, termasuk di tanah air kita juga. Dalam dekad 50-an, 60-an, 70-an, ya, waktu mula kebangkitan Islam, beberapa tokoh bahasa di universiti tempatan bertentangan dengan Profesor Syed Muhammad Nafiu Alatas secara khusus, yang bekerja sebagai dekan Fakulti Sastra di UM dan kemudian menubuhkan Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) yang telah pun diwafatkan oleh beberapa tokoh-tokoh akademik yang mengajar dalam bahasa dan sastra Melayu dan dalam bidang-bidang yang lain. Kerana mereka tidak mahu melihat bahawa Islam mewarnai tamadun Melayu, khususnya dalam bidang sastra, bahasa dan kebudayaan. Ya. Jadi disitulah kita lihat bagaimana Hamka sangat kritikal dengan persoalan bahasa yang telah melakukan proses Islamisasi terhadap tamadun Hindu-Buddha yang kuat mendominasikan prinsip dan doktrinnya di alam Melayu untuk ratusan tahun. Tetapi akhirnya Islam sangat kuat pengaruhnya dengan kekuatan Tauhid, La ilaha illallah, yang disifatkan oleh Hamka. Itu adalah merupakan satu revolusi yang sangat maha besar pengaruhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.